Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bincang berkenaan dengan soalan matematik percubaan negeri Kedah tahun 2022, kertas 2. Untuk soalan pertama, bentukkan dua persamaan linear yang memenuhi situasi tersebut. Kita namakan minuman sejuk sebagai X, manakala minuman panas sebagai Y. Okey, kalau kita susun, kita boleh nampaklah dalam satu ayat ni, dia cakap kat sini, 25 minuman sejuk, manakala 30 minuman panas. Harganya adalah RM227.50. So, kita boleh grupkan jadi satu. Dan satu lagi warna biru ni, iaitu 21 sejuk dan 33 panas. Harganya RM214.50. Untuk buat persamaan linear, kita kena adalah dua-dua. Kalau kita anggap dia sebagai X adalah minuman sejuk, so 25 minuman sejuk kita boleh tulis 25 sejuk X tambah, kebiasaannya soalan adalah tambah. Kalau dia cakap jumlah adalah tambah lah. Kalau ada soalan dia tanya beza, dia akan tulis tolak. So tambah 30 panas, 30 panas, 30 Y sama dengan RM227.50. Itu dapatlah selesai persamaan pertama. Seterusnya 21 sejuk, so 21 sejuk apa? X tambah 33 Y sebab minuman panas adalah Y sama dengan RM214.50. Okey, selesailah tu. So, kalau dapat markah, ini adalah markahnya satu markah. Ini adalah satu markah. Selanjutnya soalan nombor 2A. Tulis ketaksamaan linear bagi garis lurus AB yang memuaskan rantau berlorik. Kita boleh tengok sini AB. AB di sini. A dan B. And so, apa dia punya nama ketaksamaan? Itu soalan dia tanya. So, bila kita kata lurus atau lurus ke bawah atau lurus sengit, kita boleh katalah kat sini, ini pelanggaran di Y. Y sama dengan, berapa ni langgarnya? 8. So, kita boleh tulislah sini. Y sama dengan 8. Okey, itu kat sini. Tapi bila dia kata ketaksamaan, sudah mestilah ada tanda lebih kecil kan, lebih besar, lebih kecil dan sama dengan, ataupun lebih besar atau sama dengan. Tu bila ada tanda tu. So kita kena adalah, kita kena tahu konsep yang ni lah. Konsep ni kena ingat. Sebenarnya berdasarkan satah ni juga. So X belah kanan positif, belah kiri negatif, Y atas positif, Y bawah negatif. Yang dibentuk dia sinilah positif negatif. Okay, so bila kalau kita tengok kat sini, dia punya kawasan berlorik ni, dia berada di bawah garisan ni, betul? Atas ni tak ada berlorik. So dia berada di bawah. Bila di bawah sahaja, maksudnya dia Y negatif. Negatif ni maksudnya lebih kecil lah. Kita boleh katakan lebih kecil. Negatif. Cara senang ingat macam tu lah. So kita akan tulis Y lebih kecil daripada 8. Untuk soalan ni, kalau kita tengok sini adalah satu garisan padu kita panggil. Dia bukan garis putus-putus macam ni. Tapi dia garisan padu. So bila garisan padu, kita akan ada tanda line kat bawah ni lah. Dia maksudnya Y lebih kecil dan sama dengan 8. Itu saja. Seterusnya, B. Tentukan sama ada titik 48 memuaskan rantau berlorik tersebut. Berikan justifikasi anda. 48, kalau kita tengok kat sini, 48 berada di sini. 4, bacalah betul-betul. 48, baca X, 4. Y-nya adalah 8 kat sini. 48. Okey, 48. So, kalau kita tengok kat sini, adakah dia memuaskan rantau berlorik tersebut? Kalau kita tengok kat sini, untuk AB, garisan AB sini, dia memuaskan. Tapi bila kat sini, maksudnya dia ada garisan putus-putus. Kita boleh cakap lah,
Kat sini maksudnya dia tak ada pelanggaran. Kat sini lah y sama dengan, kalau kita tulis y sama dengan 2x, sama macam tadi, benda tu berada di atas, y berada di atas. Kalau kita tengok tadi, kat sini y berada di atas. So bila y berada di atas, dia adalah lebih besar kan. Lebih besar lah, kita kata lebih besar 2x. Lebih besar lah kat sini. Dia berada di atas garisan ni. So dia tak ada tanda bawah sebab dia tak ada tanda sama dengan bawah ni. Sebab dia adalah putus-putus untuk y ni lah. So kita boleh katakan dia tak ada pelanggaran di sini tadi. So kita kata tidak memuaskan lah. Tidak memuaskan. Kerana apa? Justifikasi. Tidak memuaskan. Memuaskan persamaan lah. Y lebih besar daripada 2x. Kita boleh tulis sini. Empat, 8. Tidak memuaskan y tadi yang baru kita buat persamaan lebih besar daripada 2x. Itu sahajalah markah kat sini. 2 markah. Okey, seterusnya. Okey, ini soalan nombor 3, garis dan sudut tingkatan 1. Bagaimana kamu nak buat satu segitiga ada 30 darjah. Di bawah garisan AB tu ada 6 cm. Manakala AC adalah 10 cm. So bila kita nak buat satu kita kata soalan segitiga ni, sudutnya adalah 30 darjah. So kita kena buat 60 darjah dululah. Bagaimana nak buat 60 darjah? Kita bermula daripada bawah, daripada garisan AB ni. Kita akan tarik 6 cm. Kamu ambil saja kamu punya jaga lukis dan pembaris. Kamu tarik 6 cm. Jarum kamu akan letak di bahagian A. Di sini A. Dan pensel berada 6 cm lah, jauh daripada situ. Apa yang kita akan buat? Kita akan bulatkan kita akan bulatkan di kawasan A tu. Kita menjadikan dia satu bulatan di A. Untuk buat 60 darjah, kita kena buat 2 bulatan. Bila 2 bulatan, kamu akan nampak lah kat mana ada pelanggaran. Kita akan ambil yang kedua, bulatan kedua, jarumnya berada di tempat mana yang 6 cm berlanggar tadi. Di sinilah. So kita letak jarum di sini. Bila kita pusing sahaja, kita akan nampak lah di sini ada. Di sini ada pelanggaran. Di sini ada pelanggaran. Bila dia ada pelanggaran, itu bermaksud itu adalah 60 darjah. Kena tahu lah, kita tak boleh terus buat 30 darjah. Dia memang tak ada dia punya cara untuk 30 darjah terus. Kita kena buat 60 dulu. Bila dah selesai yang ini, kita tengok ada pelanggaran, kita buat 2 bulatan sahaja. Ataupun kalau kamu ada guna teknik lain, tak payah buat bulatan pun tak apa. Tapi kalau ada bulatan ni lebih senang lah, saya rasa. Okay. Bolehlah nampak kat mana langgar dia. So bila kita tarik sahaja, ini adalah 60 darjah. Boleh dapat kat sini lah. Sini 60 darjah. Tulisan kecil ni. Untuk buat 30 darjah, kita ada nama satu konsep. Namanya pembelah 2. Sama sudut. 60 kalau kita belah 2. 60 bahagi 2 dapat 30. Itulah cara dia. Caranya adalah kamu buat 3 biji bulatan. Betul pusing satu bulatan. Di mana tempat pelanggaran kita bulat lagi. Di mana tempat pelanggaran tu lagi, kita akan bulat lagi sekali. Bila kita tengok sahaja kat mana tempat pelanggarnya, carilah. Janganlah melilau ke sini pula. Okey. Ini salah lah kalau kat sini. Ini dah ke mana pula. So tempat pelanggarannya di sinilah. Betul Kita boleh nampak lah
Kalau kita tengok sekali logik akal lah. So belah 2 kat sini lah. Dia kena fikir jugalah untuk soalan ni. So bila kalau kita tarik sahaja, itulah sudutnya adalah 30 darjah. Kita tarik terus lah. Sebab ni soalan dia tanya 10 cm. Kita tarik sahaja terus 10 cm lah. Kita tarik sahaja. Kat sini adalah, sampai sini adalah 10 cm. Manakala di bawah sini adalah 30 darjah. Betul lah. 60 bahagi 2 dapat 30. Okey, seterusnya dah dapat dah. Ini sebenarnya. Ini adalah huruf A tadi. Manakala yang hujung sini kita dah dapat huruf C. Bila kita garis sahaja, ini adalah bentuknya segitiga lah. Kita boleh katakan sini adalah huruf B lah. So A, B, C. C kita tak perlu carilah sudut berapa. Tak penting pun. Okey, itu saja, selesai. Cukuplah tu. Untuk itu. Seterusnya soalan nombor 4. Rajah 4 menunjukkan gabungan. Okey, ni boleh baca sendirilah. Okey, bawah ni apa dia cakap kan. Okey, kita terus kepada dia punya yang penting di bawah ni lah. Diberi Fi sama dengan JK, LM, NG. Okey. Fi, JK. So, sini adalah 1. Sini adalah 1. Gitulah cerita dia. Tandakan lah kat dalam gambar tu. RW sama dengan WF. RW sama dengan WF. Dia kata RW sama dengan WF. Maksudnya kalau sini 6. Atas satu bahagian sama dengan bawah sini. So, sini 3. Sini pun 3 lah. Kita bagi 2 sahaja. 6. Sebab dia kata sama. QT, TG tu kan. Bahagian belakang. Tak apalah. Dan diameter semi silinder ialah 2 cm. Semi silinder di sini. Nama dia semi. Semi adalah separuh bulatan. Asal dia daripada satu bulatan penuh. Bila dibelah 2, dia menjadi semi bulatan lah. Tapi bila belah 2 tu maksudnya belah di tengah-tengah lah. Dan dia kata diameter adalah 2 cm. So sini adalah 2 cm. Biasa kalau kita dapat diameter saja, kita kena terus tahulah berapa dia punya jejari. So jejari dia adalah bahagi 2 lah. 2 bahagi 2 dapat 1. So kita boleh tulis lah kat sini. Jejari 1 cm. Kena tulis lah. Bulatan asal dia sini. Kita tanda lah sini. 1 cm macam tu. Conteng lah kat tepi. So kalau kita tengok sini 1 cm. Kalau ke bawah pun 1 cm. Kat tepi sini pun 1 cm. Tu nama dia jejari. Daripada tengah. Daripada tengah sampai ke hujung 1. Daripada tengah ke hujung pun 1. So total semua 2 lah. Kalau kita tandakan kat sini. Tinggi sini berapa? 1 lah. 1 kan. Jejari. Ini nama jejari. Bayangkanlah ni adalah satu bulatan penuh. Okey, dia suruh soalan tanya daripada Y. Bila kita daripada Y, kita nampak lah. Bila kamu pandang daripada Y, kamu akan nampak satu papan. Ni saya colourkan warna merah. Terusnya di belakang papan tu ada papan biru. Ini tadi silinder ni, semi silinder tadi. Silinder kalau kita tengok daripada depan, kita akan nampak petak, kotak. Bentuk kotak lah. Kena tahulah, kotak dia tak penuh lah sebab dia semi sahaja. Tapi bila bulatan, tengoklah botol air ke macam mana. Kamu tengok daripada tepi, kamu akan nampak satu kotak. Okey, terusnya di bahagian belakang ni ada satu yang kamu tak nampak juga. Dan di bahagian atas. Okey. So ni semua susunan-susunannya. Ni pandangan mata lah. Kita tengok ni mula-mula merah. Belakangnya ada biru. Belakangnya ada warna hijau. Di belakang ni sebenarnya ada lagi. Tapi tak penting lah. Sebab kita dah tutup dah dengan yang ni. Sama je. Depan dengan belakang sama. Okey. So bila kita susun sahaja, kita bawa ke depan lah. Ada orang mata boleh nampak terus. Tak nampak tak apa. Okey, kita biru tadi. Biru ni kita bawa. Kita ikut je susunan. Line ke bawah.
Merah ni adalah di hadapan, biru di belakang. So, maksudnya biru ni automatik dia jadi garisan putus-putus tengah-tengah ni lah. Sebab dia berada di belakang. Kita tak nampak. Terusnya hijau di bahagian bawah. Sama. Dia di bahagian belakang. So, sini sebenarnya adalah putus-putus. Dan hijau belakang tu sambung sajalah. So, sebenarnya kat sini putus-putus. Dan sini putus-putus. Bawah sini pun putus-putus lah. Bayangkan lah. Dia ni. Okey, boleh tengoklah kat sini. Merah ni yang pekat kat depan. Merah ni je yang tak ni. Di belakangnya ada barang lain. So, ini soalan dia lah. Merah. Di belakangnya ada tanda warna biru, betul. Seterusnya warna hijau di bahagian tengah. Dan hijau atas ni kita nampak. Jangan salah di bahagian, walaupun hijau ni di bahagian belakang. Tapi semua bahagian di bahagian tepi ni adalah kita nampak di side tepi semua ni kita sepatutnya nampak lah. Jangan sampai benda ni putus-putus pula. Okay, so dia jadi clear lah semua. Seterusnya soalan nombor 5. Dalam satu permainan animasi Rack It Up, Rob melompat dari sebuah bangunan. Pada masa yang sama, Vanellope membaling sebiji bola ke arah Rob untuk menjatuhkannya. Graf fungsi Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2 mewakili pergerakan Rob. Okey, kat sinilah kita tulis lah. Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2 mewakili pergerakan graf, dan graf fungsi Y sama dengan 2X mewakili pergerakan bola tersebut. Dia dah bagi gambar dah ni. Kalau tak bagi gambar pun sebenarnya kita tahulah yang ini adalah Y sama dengan 2X. Macam mana kita tahu? 2X ni adalah graf linear. Kita panggil graf linear. Tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3. Tu kita panggil graf linear. So, dia garis lurus sahaja. Ini kamu belajar di semasa tingkatan 3. Seterusnya, yang ini adalah graf. Ada lengkung, ada gambar senyum, ada gambar masam. Itu adalah graf kuadratik. Kamu belajar di tingkatan 4. Dan kalau kita tengok kat sini, kuadratiknya, kuasa paling tinggi adalah kuasa 2. Kuasa 2. Dan depannya adalah simbol. Dia punya negatif. Negatif. Bila negatif maksudnya, dia jadi graf masam lah. Graf masam. Betul lah tu, masam. Cuma ni tak habis lah sambung. Ni kalau sambung lagi, dia jadilah bentuk masam. Okay, nyatakan persamaan paksi simetri bagi graf fungsi kuadratik. Okay, ni diberi rumus lah. Ni rumus ni kena hafal. Ada satu cara lagi, iaitu kamu pakai punca kan. Kamu faktorkan dulu, lepas tu kamu pakai punca. Kamu tambah bahagi 2, kita titik tengah lah. Itu satu cara lain. Tapi untuk kali ni kita pakai yang ni lah. Ini adalah untuk cari titik tengah. Kena ingatlah rumus dia. So, kita cari je persamaan simetrinya. X sama dengan sebelum tu sebelum tu kita tulis balik dulu. Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2. Kita kena tahu dululah sebelum kita nak guna A, B, C. Asalnya daripada Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Pernah nampak? Ini adalah persamaan biasa yang asal lah. Di hadapan A adalah di depan X kuasa 2 adalah hurufnya A. Kalau kita tengok kuasa 2 di depannya ni adalah A lah. Di depan X B. Sinilah B. Dan yang nombor biasa kita huruf C. Cuma soalan ni tak ada nombor depan ni. Takut kamu tak tahu, kamu tulislah. Apa-apa yang tak ada nombor kita tulis 1 kat situ. Kalau kita boleh tulis kat sini, A-nya berapa? Negatif 1. B 1. C 6 lah. Kita tulis lah. A negatif 1. Ini kena pastilah. Belajar macam mana nak kena pasti nombor tu. Bila dah keluar tu,
Kita boleh buatlah rumus ni. Kita akan buatlah X sama dengan negatif B per 2A. Kita masukkan sahaja negatif. Rumus B nya adalah 1 per 2 darab A. A-nya adalah negatif 1. Darab kita letak kurungan lah. Begitu. Okay. So, bila kita tekan sahaja, kita dapat 1 per 2. 1 per 2 lah. Tekanlah kalkulator tu. Ataupun kamu boleh jadikannya dalam bentuk perpuluhan pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Kalau perpuluhan 0.5. Kalau kita tengok ini betul tak paksi simetrinya adalah setengah. Kita tengok secara logik. Kalau kita tengok sini setengah ataupun 0.5 betul lah 0.5. Maksudnya kat sinilah 0.5. Kalau kita putuskan sebab kita paksi simetri ni maksudnya kita belah tengah. Satu gambar senyum masam tu kita belah tengah. Betul tak dia punya tengah? Lebih kurang betul kat sinilah. Kalau kita lipat dua tu dia bercantum lah tempat yang sama. Cuma dia bagi ni lakaran Ni tak bagilah sebenar. Kalau dia bagi sebenar kan nanti orang tarik kat sini pula. Okey. Itu. Terus nyatakan masa dan ketinggian bola itu tepat mengenai raf. Nyatakan masa dan ketinggian bola itu tepat mengenai raf. Okey, bola ni, ini bola straight raf sini. Ini kita boleh katakan lah, bila dia kata tepat ni maksudnya yang berlanggar yang berlanggar lah maksudnya. Kita boleh katakan lah kat sini. Betul bola baling pergi, raf pun pergi, lalah dia jumpa kat tengah-tengah ni lah. Kita boleh katalah yang ni lah masa dia terkena bola kat dia. Okay, so bila kita langgar kat sini, kita kena baca lah. Kita kena tahu lah berapa masa dia, berapa ketinggian. Tapi masa ni apa benda? Kita berbalik pada soalan ni sebenarnya. Kita baca balik apa benda masa, apa benda ketinggian ni kan. Bila kita tengok Y mewakili jarak. Dia kata Y adalah jarak. Yang ini adalah jarak. Dan X ialah masa. Yang bawah ni lah. X ni adalah ni masa. Okay. So, masanya kita tengok. Sebenarnya koordinat sahaja ni. Okay, kita baca koordinat sahaja. 2. Kita tulis 2. Kita baca X betul Y 4. 2, 4. Itu koordinat dia. So, kita tulislah. Masanya adalah 2. Kita tulislah masa sama dengan 2. 2 apa? 2 saat. Okay. Seterusnya, ketinggian sama dengan ketinggian tadi Y berapa tadi? 4. Kita tulislah 4 apa? 4 meter. Itu sahaja. Soalan 6A. Kasrawi membuat pinjaman bank komuniti sebanyak 500,000 untuk membeli sebuah rumah di Kulim. Bank mengenakan kadar faedah 3% bagi tempoh pinjaman selama 30 tahun. Selepas 15 tahun, Kasrawi ingin menjual rumah tersebut pada harga 800,000. Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan pada pihak bank adalah berjumlah 450,000 dengan baki yang perlu diselesaikan adalah sebanyak 300,000 selepas rebate dari pihak bank. Dalam tempoh 15 tahun tersebut, beliau telah menyewakan rumahnya dan berjaya memperoleh jumlah wang yang sebanyak 81,000. Hitungkan nilai faedah pinjaman. Bila kita kata faedah pinjaman, ni nak cerita pasal yang atas ni sajalah. Ayat-ayat awal-awal. Yang bawah-bawah ni yang dia dah bayar, yang dia dah jual itu cerita lain lah. Okay. So, nampak je nilai faedah. Terus automatik. Kamu buka je muka surat di hadapan, di bahagian rumus. Kamu carilah rumus faedah iaitu I sama dengan PRT. Ni rumus dia.
Ni dia ada dua rumus kat situ. Satu rumus lagi yang bayaran jumlah pembayaran pinjaman. Tapi ini adalah I sahaja. I ni maksudnya interest. Interest ni dalam bahasa Melayu maksudnya faedah. Itu soalan dia. So, kamu kena pastilah rumus ni untuk apa. So, kalau kita pakai I sama dengan PRT, I sama dengan PRT. Kena tahu pula lah. P ni apa? P ni principal. Berapa banyak pinjaman kat sini? Pinjaman yang dipinjam berapa? 500,000. Okey, kita boleh conteng lah kat atas ni boleh. Kecil sikit lah. Bagi contengnya. Okey, R ni rate. Rate ni maksudnya kadar. Kadar dia adalah 3%. 3/100 lah kita tulis. Kena tulis 3/100 Jangan tulis 3 sahaja. 3 tu maksudnya bukan faedah lah tu. T tempoh. Tempoh masa lah, time. Masanya selama 30 tahun. So kita tulis situ 30 lah. So kita masukkan sahaja 500,000. Rate 3/100. Tempoh dia adalah 30 tahun. Okay, so bila kita tekan calculator, kita boleh dapat berapa jumlah? 450,000 dia ni hanya apa ni? Ni I ni apa? Interest sahaja Faedah lah. Faedah selama 30 tahun adalah 450,000. Walaupun dia pinjam 500,000, faedah dah seakan-akan nak ke arah yang asal lah. Memang begitulah cerita dia. Seterusnya, tentukan nilai pulangan ROI bagi Karsawi dalam urusan jual beli rumah tersebut. Okey, ROI, rumus. Yang ini kamu kena hafal. Yang ini tak ada di dalam peksa. ROI senang je. Jumlah pulangan, berapa banyak keuntungan yang dia dapat. Bahagi dengan nilai pelaburan awal. Nilai pelaburan awal, berapa modal awal lah. Labur dia semula-mula sekali. Modal yang bukan modal lah. Kita katakan pelaburan dia 500,000 yang kat sini lah. So kalau kita nak kira berapa banyak dia untung jumlah pulangan ni, kita kena fahamkan cerita ni. Yang mana yang masuk, yang mana keluar. Okay. Yang mana duit masuk, yang mana duit keluar. Okay. So kita tengok sini lah. Kita tandakan senanglah. Kalau nak senang ni, kita tanda tambah dengan tolak lah. Yang mana tambah ni maksudnya masuk. Yang mana tolak tu kita keluar lah. Boleh So 800 pelaburan awal dah selesai. Dijual selepas 15 tahun. Kasrawi ingin menjual rumah pada harga 800. So 800,000 ni dia jual. So 800,000 dia jual rumah tu, duit pun masuklah kat dia. So kita boleh kata tambah lah. Jumlah pinjaman yang telah dilunar kepada bank adalah sebanyak 450,000. Ini maksudnya yang dia dah bayar. So 800,000 dia dapat. 450,000 ni yang dia dah lunar. Maksudnya yang dah lunar maksudnya yang dia dah bayar lah. Tolak lah. Okay, yang dia dah keluar. Dengan baki yang perlu diselesaikan lagi sebanyak 300,000. Ada baki lagi. So yang 300,000 dia kena bayar ke tak payah bayar? Kena bayar lah. So kita tolak lagi. Okay, selepas rebate. Dalam tempoh 15 tahun tersebut, beliau telah menyewakan dan memperoleh jumlah sewaan sebanyak 81,000. So dia sewa rumah. Bila sewa rumah, orang bayar sewa, kita dapat duit lah. Kita boleh katakan dia tambah lah. Semakin banyak lah duitnya. Betul Seterusnya, semasa urusan jual beli ni, dia lah ni, dia punya bayaran ni standard punya lah. Cuma harga dia lain-lain lah ikut tempat dan keadaan lah. Okay. Duty stamp semasa beli 8,000. Maksudnya 8,000 ni nak kena bayar, tolak. Commission agent sama. Kita bayar ke agent yang menjual rumah tu.
Okey, tolak. Dan kos guaman 10,000. Ini adalah kita tolak lah. Ini semua urusan yang kita kena bayar. Dia dah tulis dah kat sini pun. Bayaran. Maksudnya semua ni kena tolak lah. Kalau kita boleh tengok kat sini, secara kesimpulannya, 800,000 ni duit masuk. 800,000 dijual sebab dia jual, duit masuk. Satu lagi, dia boleh sewa lah. So, kita akan tekan sahaja kalkulator atau kita tulis lah. Bila soalan macam ni, kamu kena tulis lah. Macam mana kamu dapat duit tu. Kamu tak boleh tekan, siap. Tak boleh lah. Kena tunjuk jalan kerja. Walaupun kau tulis tambah. Okay, so, tambah 800,000 ni, kita tulis lah. 800,000. Lagi. Tambah, kita cari lah yang tambah dulu. 81,000. Tolak dengan yang mana kita tolak 450,000. Tolak lagi dengan 300,000. Dan tolak lagi dengan inilah dalam ni 8,000. Tolak 18,800. Salah. Okey. Tolak dengan 18,000 kat sini. Salah. 18,000. Tolak lagi dengan 10,000. Okey, selesai. Bila kita tekan semua, dapatlah berapa ribu? 95,000. Okay, itu adalah apa ni? Untung keuntungan ataupun kita kata jumlah pulangan. Duit masuk lah. So, jumlah masuk duit adalah 95,000. Kita nak buat ROI. Jumlah pulangan tadi berapa? 95,000. Bahagi dengan pelaburan awal. Pelaburan awal mula-mula dilabur iaitu 500,000. Kita darab dengan 100. Itu sajalah, tekan kalkulator. Bila kita tekan dapat 19%. 19% lah. Kalau kita tengok kat sini, keuntungannya pun dah 95,000. Okey, 19%. Harga asal pun 500,000. Begitulah, 19%. Soalan 7. Tulis songsangan bagi penyataan yang berikut dan seterusnya tentukan kebenarannya. Jika luas segi 4 sama, RSTU ialah 81, maka panjang sisi segi 4 sama, RSTU ialah 9 cm. Kita akan keluarkanlah. Yang ini kamu kena hafal. Yang mana? Biasa hafal senang je lah. Cara hafal penyataan, jika P maka Q. Kalau akar dia terbalik pula, Q lepas tu P. Songsangan pula dia sama dengan penyataan tapi dia menidakkan. Ada perkataan ni menidakkan, dia menidakkan P, bukan Q lah. Kalau saya sebut selalu bukan P, bukan Q. Kontrapositif pula bukan Q, maka bukan P. Dia menidakkan lah. Kalau dia benar di situ, kita tidak palsu. Itulah cerita dia. So, cara hafal tulislah PA, SK, pasak. Kita tulis PQ, QP, PQ, QP. Gitu. Lepas tu ni bawah ni kita bukan lah. Kita tanda perkataan bukan lah. Apa sebutan dia ni. Okay, jika luas segi 4, maksudnya kat sini kita boleh tulis yang depan ni adalah kita abaikan lah. Jika dengan maka ni kita abaikan lah. Ni kita abaikan. Yang lain tu saja yang kita gariskan. Yang atas ni kita kata P. Depan belakang tu Q. Macam tu. Okey. Dia kat sini lah. Ada penyataan sini. Kita tengah daripada penyataan ni kita susun. Depan ni P. Belakang tu Q. Okay, so soalan dia tanya songsangan. Bila dia tanya songsangan, jika bukan P, kita menidakkan P. So, kita tulis lah. Jika ada 81. So, benda ni panjang. Kita luas segi 4 sama RSTU. Menidakkan. Dia kata kalau dia cakap tadi ialah 81. So, kalau kita menidakkan,
kita cakap lah bukan 81 cm lah kan. Betul. Maka, okey, belakang ni pula menidakkan juga Q yang belakang ni. So, maka panjang sisi segi 4 sama RSTU. Kalau dia cakap ialah 9 cm, kita bukankan lah. Bukan 9 cm. Itu sajalah. Selesai. Kemudian 7B. Bentuk satu kesimpulan induktif bagi urutan nombor di bawah. Kesimpulan induktif. Cara nak buat ni, ini caranya adalah kamu potong sahaja mana yang tak berkenaan. Lepas tu yang sama kita salin, yang berubah kita letak huruf N. Macam ni, ini tak ada apa ni. Ini 1/3, 1/6 ni nak buat apa? Ini adalah nilai bila kalau kita tekan kalkulator belah kanan ni dapat nilai ni. Kita tekan kalkulator belah kanan dapat nilai ni. So benda ni tak penting lah untuk nak buat kesimpulan. Yang ni kita padam. Kita padam saja. Boleh tak masalah. Sama dengan ni pun kita padam. Sebab benda ni mengganggu lah. Mengganggu kita. Banyak sangat benda yang kita nak tengok. Tak payah. Buang. Conteng je. Buang lah macam mana pun. Jangan salah buang. Jangan salah buang belah ni pula. Nampak macam ni adalah jalan kerja. Inilah yang penting. Kita salin balik yang mana yang sama 1, 1, 1. Kita tulis 1 per. Per. Tulis per lah. 3, 3, 3. Kita tulis 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berubah nampak Berubah. Bila berubah je. Ini kurungan kita tulis dulu. Ikut susunan. 1, 2, 3 berubah. Kita huruf N. Gitulah. Itu step dia lah. Lebih kurang lah. Ada masa kita perlu N tambah 1. Ataupun N tolak 1. Ataupun N sajalah. Kebiasaannya N. Terusnya 1 tolak 1. Yang ni 2 tolak 1. 3 tolak 1. 1, 2, 3. Nampak berubah nombornya. Kita tulis N. Tolak. Tulis tolak. 1, 1, 1. Tulis 1. Tutup kurungan. Gitu. Lepas tu kita semak. Betul tak yang kita buat? Pastikan betul lah. Macam ni nombor 1 ni merujuk pada N. 1 atas ni merujuk pada N juga lah. Kalau kita masukkan N tu 1. Betul tak? 1 ni betul lah. Kalau kita masukkan 2. Betul tak sini? Jadi 2 kuasa 2 tolak 1. Betul lah. Kalau masuk 3 samalah. Okey, terusnya. Di mana? Ada tanda ni kalau dulu sebelum ni kita tulis di mana N sama dengan bermula dengan nombor apa? 1, 2, 3. So kita tulis 1, 2, 3. Lepas tu titik. Okey, 3 titik lah. Soalan 8, persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Kalau kita tengok sekali limbas ni kuadratik. Raja 8 menunjukkan sebuah taman permainan yang mempunyai trek larian berbentuk segitiga bersudut tegak PQR. Okey, ni segitiga. Akmal bercadang untuk membuat satu larian lengkap melalui segitiga PQR. Maksudnya dia pusing tepi. Pusing tepi kita faham lah. Dia tengah nak buat larian, takkanlah nak cross tengah ni kan. So dia pusing tepi, automatik dia menjadi perimeter lah buku keliling kita katakan. Tapi tu belum lagi lah soalannya. Okey, kita buat satu-satu dulu. Okey, jika luas kawasan segitiga PQR luas segitiga ialah 480. Kita boleh tulis sini 480. Maksudnya luas segitiga ni adalah 480. Hitung jarak larian Akmal untuk satu pusingan lengkap. Macam itulah, dia pusing perimeter tadilah yang saya kata tadi. So, kita keluarkan sahaja. Kalau kita boleh kat sini. Rumus segitiga 480.
Umur segitiga kita tahulah setengah. Darab tapak. Darab tinggi. Ni segitiga. Setengah darab tapak, darab tinggi. Kita samakan dengan 480. Kita buat dalam macam bentuk persamaan lah. Senang sikit. Sebab kita boleh nampak lah yang macam ni adalah kuadratik. So, kuadratik memerlukan kita faktor. So, dia kena buat satu persamaan lah. Jangan tinggalkan ni sajalah. So, tapak. Sini tapak. Ni tapak. Sini tinggi. Yang sini. Ini tak kira lah. Yang ni hypotenuse. Hypotenuse ni jarang kita gunakan. So, setengah darab tapak. Tapaknya adalah X tambah 28. Saya suka gunakan kurungan supaya kamu tak pening lah. Antara tambah dan darab. Terbalik susah. Okey, lepas tu darab lagi dengan tinggi. Tingginya adalah 2X. Agak lebih senang kan. Kalau ada darab, ada 2X. X pun lebih kurang macam darab. Tambah pun lebih kurang macam dia ada pening sikit. So, kamu letaklah kurungan untuk memudahkan kerja kamu lah. Sama dengan 480. Di sini lah macam mana kamu nak selesaikan. Ini bila soalan macam ni darab. Sebenarnya kita boleh potong. Kita boleh potong. Potonglah. Ini bahagi 2 ni kita potong sahaja. Okey, kita potong dengan 2 kat atas ni. Kita potong sahaja. So, nanti yang tinggal apa? X tambah 28. Dalam ni bila kita potong, yang tinggal X. Okey, selesai. Terusnya, 480 ni pula kita bawa terus lah. Ni tambah. Pindah sebelah dia jadi tolak. Gitulah. Okey. So, kita darab sahaja. Yang ini. X darab X dapat. X kuasa 2. X darab 28 dapat. 28. X lah. So, tambah 28 darab X. 28 X. Tolak 480. Okey. Yang ni Yang ni biasanya kita letak depan. Yang seorang ni. Siapa yang seorang. Dia letak di depan. Dia jadi macam ni lah. Kita boleh tulis X. Letak ke depan. Dia sebab dia seorang. Lepas tu barulah kita kembangkan. Macam tu lah. Letak depan lah. Imam. Okey. So, sama dengan kosong. Seterusnya kita akan tekan kalkulator sahaja. Kamu boleh tekan kalkulator. Tekan degree. Tekan equation. Nanti dapat unknown. Unknown kita tak guna unknown. Kita pakai sini adalah degree. Degree. Cari degree 2. Kat situ lah. Bila kamu masukkan nanti. Kamu masukkan lah. A dia adalah 1. B dia 28. C dia negatif 480. Saya boleh tunjuk kalkulator. Cuma kalkulator lain sikit. Kita mode. Pilih equation. Macam kalkulator saya ni. Dia memang terus macam ni lah. So, kita pakailah. Dia senang sikit macam ni. A tu letak 1. B kita letak 28. C negatif 480. Okey, kamu akan dapat yang pertama 12. Yang kedua negatif 40. So, kita boleh tulis lah. X sama dengan 12. Satu lagi negatif 40. Ini kita pindahkan sahaja sebelah. So, jadi X tolak 12. Ini pindah sebelah jadi X tambah 40. Untuk soalan-soalan yang berkaitan dengan tinggi, panjang, kedalaman, berapa ramai, bilangan, apa semua yang melibatkan ada kuantiti, automatik, kita akan ambil yang mana? Yang positif ke negatif? Kita akan ambil yang positif. Kat sini kita katakan X adalah 12. Kita tak guna yang ni lah. Ini kita biar saja. Kita tak gunakan. Kita ambil saja yang positif. Boleh?
Okey, kebiasaannya ada satu positif, biasanya satu lagi negatif lah. Ada biasa nak try je, kamu tahu tak nak guna yang mana. Jarang tak adalah berlaku panjang kita negatif. Panjang kita mula kosong dan ke atas lah positif nombornya. So, kita masukkan sahaja X12 ni dalam ni. Tinggi ni. Kat sini tinggi dia 2 darab dengan X. Darab ingat lah. 2X. So, 2 darab X. 2 darab dengan X. X berapa? 12. 2 darab 12 dapat 24 betul. Dapat 24. Gitulah. Kau masukkan saja. Seterusnya X tambah 28. Kalau nak tulis tepi boleh. X tu apa tadi? 12 tambah 28. Nak tekan dapat berapa? 40. Tulis situ 40. Begitu. Okay, seterusnya X tambah 73. Tambahlah. X tu tadi berapa? 12 tambah 73. Berapa dapat? 85. Gitu. Okay. Conteng lah. Tapi ikutlah macam mana conteng pun. Untuk terusnya dia tanya jarak keliling. So kita tambah sajalah. Kita tambah 24. Kita tambah lagi dengan 40. Tambah lagi pula dengan 85. So, bila kita tambah, dapatlah nilai dia. Kita tulislah kat sini. Jarak dia sama dengan 24. Dengan ni, dia pergi sini. Lepas tu dia pergi sini pula. Tambah lagi dengan 40. Tambah lagi dengan dia pusing yang ujung ni. 85. So, kalau kita tambah sini. Ini dapat berapa? 149. Tekanlah kalkulator. Congak boleh. Tak salah. Jangan salah lah. So, jarak dia 145. 49 meter. Soalan ni macam ni lah. Sebab soalan tanya 1. Kena check betul-betul lah soalan dia tanya apa. Kalau dia cakap 3 pusingan, buat apa? Darablah dengan 3. Macam tu lah. Kalau dia kata 2, darab 2. Itu sahajalah.